Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana dapat lagi bersama pada program kali ini, iaitu Camp Bestari Solat. Pada video bahagian yang pertama, kita telah berbicara mengenai perlakuan dalam solat, dan insya-Allah pada video bahagian yang kedua ini kita akan teruskan video kita dengan bacaan dalam solat. Sebagaimana senarai yang telah saya berikan ini, terdapat 13 bacaan yang perlu kita kuasai, perlu kita belajar untuk kita dirikan solat. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu dan kita akan tunjukkan contoh bacaannya. Baik, yang pertama adalah lafaz niat. Lafaz niat kita lafazkan ketika kita berdiri tegak sebelum kita mendirikan solat, dan dalam masa yang sama kita datangkan lafaz niat ini dalam hati semasa kita takbiratul ihram. Dan terdapat 5 waktu solat yang perlu kita dirikan solatnya seharian, bermula daripada solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya. Setiap solat ini mempunyai lafaz niatnya masing-masing. Baik, untuk lafaz niat solat subuh boleh rujuk di skrin. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulang. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang solat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, itu adalah niat bagi solat subuh. Yang seterusnya adalah solat zuhur. Boleh rujuk skrin untuk lafaz niatnya. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulang. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, yang seterusnya adalah niat bagi solat fardu asar. Boleh rujuk skrin untuk lafaz niatnya. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulang. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, yang seterusnya adalah untuk solat maghrib. Lafaz niatnya boleh rujuk pada skrin. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah lafaz niat untuk solat fardu isya. Boleh rujuk skrin untuk lafaz niatnya. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulang. Usalli fardhal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, itu adalah lafaz niat bagi kelima-lima solat yang perlu kita dirikan. Yang seterusnya adalah bacaan ketika takbiratul ihram. Sebagaimana yang kita sedia tahu, takbiratul ihram itu adalah kita berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan untuk takbir. Jadi bacaan pada waktu itu adalah Allahu Akbar. Semasa kita mengangkat tangan bagi yang lelaki, ibu jarinya pada paras cuping telinga, dan bagi yang perempuan tangannya pada paras bahu. Semasa kita mengangkat tangan, dalam masa yang sama kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar
Selepas tu tangan ni kita letakkan di antara dada dan pusat. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Baik, itu adalah bacaan ketika takbiratul ihram. Yang seterusnya adalah bacaan doa iftitah. Doa iftitah kita baca setelah selesai kita mengucapkan takbiratul ihram, setelah kita selesai mengucapkan takbir. Jadi selepas daripada takbiratul ihram, kita akan membacakan doa iftitah. Jadi boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت wa ana minal muslimin. Itu adalah bacaan doa iftitah yang kita baca setelah daripada takbiratul ihram. Yang seterusnya adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini pula kita baca setelah kita selesai membaca doa iftitah. Dan surah Al-Fatihah ini wajib dibaca pada setiap rakaat semasa kita melaksanakan solat. Jadi wajib pada kita untuk ingat surah Al-Fatihah ni, dan saya yakin ramai dalam kalangan kita yang dah hafal pun sebenarnya surah Al-Fatihah ni. Jadi alhamdulillah lah bagi yang dah hafal. Bagi yang belum, boleh mula hafal sekarang. Semoga kita dapat membaca surah Al-Fatihah ini semasa kita mendirikan solat. Baik, boleh rujuk lafaznya pada skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu adalah bacaan surah Al-Fatihah. Yang seterusnya kita teruskan lagi dengan surah bacaan. Surah bacaan ini kita boleh baca mana-mana surah sahaja yang terdapat di dalam Al-Quran. Tapi untuk hari ini, untuk program pada kali ini, saya datangkan 3 surah yang mana saya mohon semua murid-murid menghafal 3 surah ini. Apa 3 surah tersebut? Baik, surah yang pertama adalah surah Al-Ikhlas. Baik, boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, itu adalah surah Al-Ikhlas. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Okey, balik. Baik, boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, itu adalah surah yang kedua, iaitu surah Al-Falaq. Dan surah yang ketiga adalah surah Al-Asr. Baik, boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, ini adalah 3 surah yang saya mohon semua murid untuk hafal 3 surah ini. Dan saya yakin kebanyakan daripada murid-murid
sudah hafal sebenarnya surah ini. Jadi bagi yang belum hafal, boleh mula hafal. Bagi yang dah hafal, Alhamdulillah, kita boleh amalkan surah-surah ini semasa kita melaksanakan solat. Baik, yang seterusnya adalah bacaan ketika rukuk. Macam mana rukuk? Rukuk adalah kita membongkokkan tubuh kita sehingga membentuk sudut 90 darjah. Jadi ada bacaan tertentu yang perlu kita baca semasa kita rukuk, dan bacaan ini perlu diulang sebanyak 3 kali. Baik, mari kita lihat apa bacaannya. Boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baik, ini adalah bacaan semasa kita rukuk. Baik, yang seterusnya adalah bacaan ketika kita iktidal. Iktidal adalah berdiri tegak dengan sempurna selepas daripada kita rukuk. Baik, bacaannya adalah, boleh rujuk skrin untuk bacaannya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ini hanya satu kali saja kita baca. Jadi yang seterusnya adalah bacaan kunut. Ingat lagi tak apa yang kita telah belajar sebelum ni? Bacaan kunut dilakukan pada rakaat kedua ketika kita solat subuh. Jadi semasa kita melaksanakan kunut ni, kita berdiri tegak, iktidal tersebut, kita berdiri tegak dan kita angkat tangan, menadah tangan sebagaimana kita berdoa. Jadi doa kunut ni pun satu doa juga. Jadi kita mengangkat tangan sebagaimana kita berdoa. Baik, boleh rujuk lafaznya pada skrin. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa kini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, itu adalah bacaan doa kunut. Jadi saya minta semua murid-murid perlu menghafal doa kunut ni. InsyaAllah bila kita dah buka sekolah nanti, kita sama-sama dengar bacaan murid-murid yang telah hafal doa kunut ni. Baik, yang seterusnya adalah bacaan ketika sujud. Macam mana sujud? Kita tundukkan tubuh kita sehingga ke paras lantai. Ada 7 anggota wuduk. Ada 7 anggota sujud. Yang pertama adalah dahi. Yang kedua adalah kedua tapak tangan. Yang ketiga adalah kedua lutut. Yang keempat adalah kedua jari kaki, tapak jari kaki. Jadi 7 anggota sujud. Jadi bacaan ketika waktu sujud ni juga perlu diulang sebanyak 3 kali. Okey, mari kita lihat macam mana bacaannya. Boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, ini adalah bacaan ketika sujud. Yang seterusnya bacaan duduk antara 2 sujud. Baik, duduk antara 2 sujud adalah kita duduk secara iftirash. Ingat lagi, duduk iftirash, kita meletakkan punggung kita di atas kaki kiri dan kita tegakkan kaki kanan kita di atas lantai. Baik, bacaannya boleh rujuk skrin. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baik, bacaan ini hanya perlu dibaca sekali sahaja. Bacaan 3 kali hanya untuk rukuk dan sujud sahaja. Yang lain hanya perlu diulang 1 kali. Baik, yang seterusnya adalah bacaan tahiyat awal. Bacaan tahiyat awal sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ini, kita duduk secara iftirash.
Tapi yang membezakan duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat awal adalah kita menggenggam tangan kanan kita dan kita meluruskan jari telunjuk seolah-olah kita menunjuk ke hadapan. Baik, bacaan untuk tahiyat awal boleh rujuk paparan skrin untuk lafaznya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, itu adalah bacaan untuk tahiyat awal. Baik, yang seterusnya kita teruskan lagi dengan bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir kita duduk secara tawarruk. Macam mana duduk tawarruk? Kita duduk meletakkan punggung kita di atas lantai. Kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan di atas lantai. Perlu diingatkan bacaan tahiyat akhir ni perlu diulang sama yang tahiyat awal tadi. Jadi saya mohon ibu bapa tolong pastikan tolong pantau anak-anak supaya jangan tersilap faham. Bukan terus baca yang tahiyat akhir ni saja, yang tahiyat awal tadi perlu diulang juga dan disambung dengan bacaan tahiyat akhir. Baik, yang seterusnya kita akan tengok bacaannya, boleh rujuk skrin untuk lafaznya. Saya akan baca daripada awal ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, itu adalah bacaan untuk tahiyat akhir. Baik, yang seterusnya dan yang terakhir adalah bacaan salam. Sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini pada video bahagian yang pertama, bacaan salam ini adalah penutup kepada solat yang sedang kita dirikan. Jadi kalau kita belajar sebelum ni, kita menghadapkan kepala kita ke kanan dan ke kiri sambil memberi salam. Jadi bacaannya adalah salam lah. Jadi macam mana salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi semasa kita berpaling ke sebelah kanan, kita menyebutkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan berpaling kepada sebelah kiri sambil menyebut salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Maka bila berakhirnya salam yang kita telah berikan tu, maka berakhirlah juga solat kita. Selesailah solat yang kita sedang dirikan. Baik. Jadi ini adalah 13 bacaan yang perlu kita hafal, perlu kita belajar untuk kita dirikan solat kita dengan sempurna. Saya harap semua ilmu yang kita ada dapat hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan dapat diamalkan sama-sama untuk kita sama-sama dirikan solat supaya solat kita adalah solat yang sempurna, solat yang diberikan ganjaran pahala dan solat yang diterima oleh Allah SWT. Jadi saya ucapkan terima kasih atas tumpuan yang telah diberikan pada 2 video yang saya telah sediakan ini. Jadi semoga semuanya mendapat manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.